فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط على سيد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita sudi saudara Hamdan dan juga hadirin dan juga hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung semula pengajian kita dalam kitab Risalah Al-Jami'ah karangan As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullah taala wa radiyallahu anhu. Minggu lepas kita dah bincangkan berkenaan apa? Seringat. Apa dia? Biodata pengarang. Dan kemudian kita dah ceritakan berkenaan dengan apa? Asas agama tidak. Apa kaitan asas agama itu dengan kitab ni? Dengan ketiga-tiga perkara tidak. Bahawa kitab yang bernama Risalah Jami'ah ni dia bergabungkan perbahasan berkenaan dengan tiga ilmu. Yang pertama apa dia? Ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Yang kedua ilmu apa? Ilmu fiqh dulu. Dan kemudian ilmu tasawuf. Betul tak? Kemudian kita sebutkan berkenaan dengan dalil dia. Berkenaan dengan dalil bahawa ilmu agama ini kita rumuskan kepada apa? Kepada tiga jenis ilmu. Dalil apa? Saya ingat hadis Jibril. Betul tak? Hadis Jibril. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan mula baca daripada kitab. Dan kemudian kita akan apa? Kita akan syarah dan kita akan bagi syarahan kepada adik-adik semua lah. Insya-Allah kepada satu demi satu. Cuma kita akan apa? Drop slowly kan? Kita ada berapa masa kita? Ada berapa minggu semua? Target ada berapa minggu? Ada berapa bulan? 5 bulan 5 kali 1 buah 20 lah. Kita ada 20 minggu. Kita 20 minggu. Tak apa. Kita tengok dulu letak syarahan dia lah. Dia boleh ambil lah dalam masa 20 minggu. Kita akan buat lagi kajian. Baik. Kita akan tengok lah. Buat spesial kita lah. Ada? Kita nak ambil kita tu. Kita baca kita. Baik. InsyaAllah. Ada pasti pesan kita. Ada game tak kita? Ni? Dah ni? Jadi mana habis tak? Ada lagi? Okay, baik. Ambil dulu. Okay, baik. Kita lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kata Tuan rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Musannif dia memulakan kitabnya dengan perkataan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud bismillah? Dengan nama Allah, lagi yang maha pengasih, yang murah lagi maha mengasihani. Itu maksud terjemahan kita kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata apa? Baik, kenapa sebelum ni Tuan Musannif dia memulakan kitabnya dengan mengucapkan bismillah? Kenapa? Kenapa faham apa saja yang diletakkan oleh Tuan Musannif ataupun ulama-ulama kita terdahulu ada dia punya sandaran dan juga dalilnya. Okay, yang pertama apa dia adalah kerana untuk mengikuti susunan yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Untuk mengikuti susunan yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Dimulakan Al-Quran dengan apa? Bismillah. Dimulakan dengan apa? Bismillah. Tidak. Itu susunan yang ada pada Al-Quran. Maka apa? Maka Al-Quran itu adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Maka apa saja tulisan, apa saja buku yang dituliskan, maka ulama mengharapkan dengan supaya mengikuti susunan yang ada dalam Al-Quran itu supaya moga-moga diberkati tulisan tadi. Macam yang tadi kata tabarruk. Orang tabarruk untuk supaya diberikan keberkatan pada apa? Pada kitab ini.
Boleh kita nampak tu yang pertama. Soalan yang seterusnya kan, kita kata awal yang ada dalam Al-Quran adalah perkataan apa? Bismillah. Tapi awal yang diturunkan apa dia Bismillah lah? Iqra. Itu macam mana pula Bismillah ni awak dia awal? Sebab apa? Apa dia? Ikut sunnah. Ikut sunnah macam mana tu? Cuba tahu. Sabar. Ada khilaf. Khilaf bukan pula. Baik. Kita katakan bahawa awal ayat yang diturunkan adalah apa? Ada 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu diturunkan mana? Dekat buah Hira. Kita kena faham bahawa Al-Quran itu berdasarkan penurunannya itu diturunkan secara apa? Berperingkat. Betul tak? Berperingkat. Selama berapa tahun? 23 tahun. Sebab itu dia adalah penurunan Al-Quran kepada apa? Kepada Nabi kita melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Sekali lagi, penurunan daripada Jibril kepada apa? Kepada baginda Nabi SAW selama 23 tahun berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu. Boleh faham? Tapi ada lagi jenis penurunan yang apa? Yang dipanggil penurunan tingkatan sebelum daripada penurunan itu. Apa dia? Dipanggil penurunan Al-Quran kalam Allah Ta'ala diturunkan pertamanya secara sekaligus di Lauhul Mahfuz. Boleh tak? Yang kita ada baca kan? Di Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah satu apa? Satu dipanggil apa? Lauh ataupun lauh dipanggil Mahfuz. Lauh maksudnya dia satu lembaran, satu papan. Kita kata papan, tapi Allah Alam berkenaan dengan dekat dia. Cuma namanya seakan-akan menunjukkan kepada satu lembaran ataupun papan yang apa? Yang dijaga, iaitu yang dituliskan segalanya berkaitan dengan apa? Isu yang sebelum juga selepas. Boleh faham? Iaitu berkenaan dengan Lauhul Mahfuz. Dan antara yang ditulis pada Lauhul Mahfuz itu adalah Al-Quran. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituliskan apa? Dituliskan sekaligus. Boleh faham? Okay, daripada Lauhul Mahfuz diturunkan sekaligus kepada apa? Baitul Izzah ataupun sama dunia, langit apa? Langit dunia. Diturunkan apa? Sekaligus. Dan daripada langit dunia itulah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan siapa dia? Jibril alaihissalam selama berapa? 23 tahun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang tertentu. Boleh? Ada yang berkaitan dengan persoalan, ada yang berkaitan dengan menjawab sangkaan orang musyrikin dan sebagainya. Boleh apa nak? Itu. Baik. Dan bagaimana boleh terjadinya susunan yang kita ada semasa ini? Adakah dibuatkan oleh Sayyidina Abu Bakar waktu dia menyusun semula Al-Quran? Adakah yang dibuatkan oleh dia? Tak. Penyusunan Al-Quran yang kita dapati sekarang ini berdasarkan Bismillah yang awal sampai hingga yang terakhir yang kita baca berdasarkan mushaf yang ada dalam hadapan kita ini adalah apa? Adalah kesemuanya susunan itu datang daripada baginda Nabi SAW juga. Memang datang daripada baginda Nabi SAW juga. Iaitu apa? Iaitu pada setiap bulan Ramadan, Nabi SAW akan bermuzakarah ataupun bertadarus. Bertadarus dengan apa? Dengan Jibril alaihissalam. Dan di tahun akhir kewafatan Nabi bertadarus dengan Jibril sebanyak 2 kali. Apabila datang Jibril untuk bertadarus, kemudian Jibril akan berkata kepada Nabi, letakkan dekat sini, maksudnya ayat ni dekat kawasan ni. Letakkan ayat ni pada ayat sini. Letakkan kawasan ni pada ayat. Sampailah cukup dengan Al-Quran yang kita baca sekarang. Jadi Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah apa? Adalah susunannya memang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada kaitan langsung dengan susunan berdasarkan peristiwa. Susunan berkaitan dengan apa? Peristiwa. Boleh faham? Okey, jadi nanti kita akan cerita berkaitan dengan tafsir apa signifikan berkaitan dengan susunan yang kita ada sekarang ni dengan apa? Dengan isu berkaitan dengan peristiwa. Dia ada kesan. Di susunan yang baru yang ada ni, dia ada kesan berdasarkan susunan dengan peristiwa. Nanti kita akan cerita. Boleh faham tak tu? Boleh. Kena baik. Kemudian apa lagi sebab Tuan Muslim rahimahullah memulakan kitabnya dengan Bismillah juga adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Disebutkan hadis bahawa hadis yang disebutkan itu berbunyi apa? Kullu amrin
zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ini riwayat pertama. Yang kedua adzam. Yang ketiga abtar. Ini yang masyhur riwayat dia tu. Boleh faham? Maksudnya benar, setiap perkara yang dimulakan ataupun setiap perkara yang ada dipanggil kepentingannya di sisi syarak, jikalau tidak dimulakan dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka apa? Maka dia ibarat seperti yang pertama, iaitu abtar. Apa maksud abtar? Seperti lembu putus ekor. Yang kedua aqta', seperti apa? Orang yang tudung tangan. Aqta'. Boleh? Yang ketiga ajzam. Apa maksud ajzam? Iaitu orang yang kena penyakit apa? Penyakit dia macam kecil manis ni. Iaitu apa? Yang dia hitam mula-mula isi dia, kemudian lurus sikit demi sikit. Boleh faham? Apa maksud hadis tu? Hadis tu maksudnya adalah apa? Adalah barang siapa yang tidak memulakan sesuatu amalan yang apa? Yang penting di sisi syarak. Maka kita sebut penting di sisi syarak itu, apa maksud penting di situ? Penting. Ya apa dia? Yang fardu ke? Sunat ke? Cepat. Ya mana? Ya apa? Dipanggilkan kat situ yang ada sunat, mesti ada sunat. Kalau wajib tak ada, tak perlu lah. Wajib apa? Mayang baca bismillah apa buat? Tak disuruh. Kan? Boleh faham? Kita nak zikir la ilaha illallah, baca bismillah. Tak ada sebab memang ada benda zikir. Boleh nampak tak? Jadi contohnya benda yang sunat ni, adik-adik semua nak pergi kepada kuliah. Nak pergi apa? Nak pergi kepada kuliah. Kuliah apa? Benda wajib lah. Wajib lah. Wajib apa tu? Wajib apa? Wajib kifayah. Wajib muakkad ke? Ada wajib muakkad. Ada wajib muakkad. Faham tak? Jawab fardu kifayah. Kan? Tapi bagi adik-adik semua fardu ain. Bagi adik-adik semua fardu ain. Ustaz buat apa ni? Bid'ah ke fardu ain? Jangan adik, saya tak semua. Kerana apa? Kerana adik-adik dah masuk kepada medan. Masuk kepada medan dia jadi apa? Dia jadi fardu ain. Bagi saya, hukum saya fardu kifayah. Sebab dia tak masuk. Kan? Hukum saya fardu kifayah. Bagi adik-adik, hukum dia fardu ain. Kenapa? Dia panggil apa? Ta'ahhala. Apa maksud ta'ahhala? Dah menjadi orang ahli dalam tu. Dia jadi orang apa? Dah memang jadi orang ahli dalam tu. Otak pun dah memang ngaji, benda tu pusing-pusing, dah memang dipanggil ahli dalam isu tu. Adapun anak yang bukan ahli, maka apa? Maka hukum anak kekal dibagi fardu kifayah. Tapi adik-adik dah ambil apa dia sains kemasyarakatan, sains sosial ke, maka apa? Maka dia settle benda tu. Dia faham? Jadi saya tak ambil lah. Okey, settle benda tu lah. Apa yang dimaksudkan dengan masalah hukum tu tadi? Iaitu apa? Iaitu kita sebutkan bahawa apa dia yang penting tadi, yang kita contoh kita keluar daripada apa? Daripada bilik kita, kemudian menuju ke mana? Ke kawasan kelas. Kita sebut bismillah. Maka insya-Allah diberkati, itu maksud dia, diberkati amalan kita tadi. Maka kalau kita tidak melakukan yang demikian, maksudnya tidak diberkati amalan kita tu tadi. Boleh faham? Okey. Cuma berkaitan dengan hadis ni adalah apa? Hadis ni maudhu'. Apa maksud maudhu'? Palsu. Hadis ni apa? Maudhu' palsu. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama yang masyhur seperti Al-Hafiz Ahmad Yasni Al-Ghamari dan juga ulama-ulama yang lain. Boleh faham tak? Itu yang satu. Tapi sini adik nak kena faham satu benda. Ya, ada nak kata satu benda, iaitu adakah melaziminya dengan palsunya hadis menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada amalan tersebut tak boleh dilakukan? Faham tak? Faham maksud nak? Faham tak? Maksudnya adakah apabila kita katakan bahawa hadis yang menunjukkan bahawa kelebihan sesuatu amalan itu palsu, adakah maksudnya kita tak boleh untuk nak keluar, nak menuju ke mana? Nak menuju ke belakang kita sebut bismillah? Adakah kita nak mula dulu kita sebut bismillah? Adakah menyebabkan palsu juga? Cuba. Sebab apa tak? Sebab apa tak? Cuba. Ini universiti juga. Saya bukan kuliah kat masjid, saya tak tanya macam ni lah. Kuliah kat masjid, saya lagi di pahala saya lah. Jadi ni apa geng muda seperti saya nak jadi dekat. Cuba, apa? Siapa tak? Benda yang baik? Benda yang baik? Dari sini. Tak salah syirak. Itu betul lah satu. Tak salah syirak. Bagus benda. Cuma kena faham satu benda. Isu berkaitan dengan hukum satu-satu amalan
bukannya terhenti, bukannya terhad kepada satu dalil saja. Ulama-ulama berfikir, kita dah faham ni. Ulama-ulama berfikir dalam nak mengeluarkan hukum satu-satu amalan, kebaikan satu-satu amalan, bukannya terhad kepada satu dalil sahaja. Terhad kepada Allah, satu dalil sahaja. Jadi apabila orang mengatakan apa, batalnya dalil menunjukkan bahawa amalan itu tidak boleh dilakukan, itu maksudnya dia tak kerti apa. Baca buku tak ada guru. Boleh faham? Baca buku tak ada guru ni orang panggil apa? Macam dia bagi istilah Isami. Isami ni istilah yang paling keji sekali zaman dulu. Maksudnya tak ada guru. Boleh faham tak? Jadi kita katakan bahawa dalil yang pertama yang saya sebutkan tadi iaitu apa? Iaitu mengikut susunan dalam Al-Quran still boleh dijadikan sebagai dalil, walaupun dalil yang kedua dalil yang maudhu'. Faham tak ni? Kita naik level tinggi sikit, kan? Jadi kita kata bahawa dalil yang pertama iaitu kita mengikut susunan dalam Al-Quran adalah apa? Adalah benda yang apa? Benda yang dipanggil still boleh dipanggil syar'i. Syar'i itu maksudnya diterima di segi syarak. Walaupun dalil ataupun ya hadis yang kita sebutkan yang kedua itu adalah palsu. Boleh nampak? Itu kena apa? Kena faham baik-baik berkenaan dengan isu berdalil. Okey, isu boleh faham? Seterusnya kita masuk berkenaan dengan apakah makna bismillah. Makna bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sebutkan tadi terjemahan bismillahirrahmanirrahim apa dia? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey. Ayat bismillahirrahmanirrahim, adakah dia termasuk daripada Al-Quran? Salah satu juzuk daripada Al-Fatihah tak? Bagi mazhab kita ya. Bagi mazhab kita ya. Tapi bagi mazhab Malik tak. Dia tak menganggap bahawa Fatihah pula. Fatihah dia sujud buat kafir tu dah. Bukan bismillah itu salah satu juzuk daripada Fatihah. Cuma kesemua ittifaq bahawa apa bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat Al-Quran apabila yang bismillah yang disebut dalam surah An-Naml. An-Naml surah apa? Semut kan, berkaitan dengan semut, isu semut, berkaitan dengan isu apa tadi? Boleh nampak? Okey. Kita katakan antum terjemahkan perkataan dengan terjemahan daripada perkataan apa? Ba kan? B. Nama terjemahan daripada apa? Ismi. Betul tak? Ismun. Lepas tu Allah, nama Allah kan? Jadi yang Maha Pemurah terjemahan daripada kalimah apa? Ar-Rahman. Yang Maha Mengasihani terjemahan daripada Ar-Rahim. Okey, itu semua dah diterjemahkan benda tu. Baik. Untuk apa? Macam mana disebutkan bismillah ni? Kenapa disebutkan dengan bismillah? Cara penggunaan orang Arab ataupun Nabi SAW mengajarkan untuk kita sebut bismillah ini tak kala apa? Tak kala kita nak melakukan perkara-perkara. Tadi boleh faham? Tak melakukan apa? Satu-satu perkara. Untuk melakukan apa? Satu-satu perkara. Iaitu apa? Contoh kita kata saya nak mula buat something. Kita sebut bismillah. Saya mula. Bismillah. Terus ya. Saya mula dengan nama Allah. Bila apa? Saya menulis dengan nama Allah. Boleh faham? Saya tulis dengan nama Allah. Lagi saya sebut lagi. Saya baca buku dengan nama Allah. Boleh faham? Boleh faham nama tu? Perkataan apa? Bismillah adalah apa? Adalah kita letakkan di hadapannya terlebih dahulu perbuatan apa yang kita nak buat. Tu dia punya apa? Dia punya konsep. Boleh faham tadi? Boleh faham? Saja kita nak masuk dalam sikit. Kita katakan mahasiswa sama level sikit ni orang awam ni keluar kan. Mahasiswa ada benda lain tak? Mesti ada benda lain sikit. IQ kena tinggi je tak? Tak saja. Sebab apa? Sebab kita kata kita nak detailkan sikit. Maksudnya nak masuk otak sikit. Okey. Bila kita kata tadi bismillah memerlukan apa? Perbuatan di sebelum tu. Betul ya? Maksudnya kita sebab ada perbuatan kita nak mula, kita nak buat, kita nak makan, kita sebut bismillah kita makan. Kan nak sebut bismillah, kita nak tidur sebut bismillah tak? Apa dia? Bismillah. Bismillah. Anam ahya wa amut. Betul tak? Kan kita sebut tu bismillah. Baik. Dan kita sebut tadi antara purpose ataupun tujuan kita menyebut bismillah tu tadi adalah pertamanya kita menyebut untuk apa? Untuk mendapat keberkatan.
Ini yang pertama. Kita dapat keberkatan. Yang kedua adalah apa? Adalah kita menyebutnya untuk apa? Untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan yang kedua. Ini tujuan yang kedua. Boleh nampak? Dan tujuan tersebut ni kalau antum detail sikit, kalau macam detail dalam mempelajari dalam bahasa Arab, macam mana ustaz boleh tahu bahawa dua tujuan tersebutlah sebutan bismillah itu berlaku. Boleh faham? Sebutan dia berapa? Daripada perkataan ba itu sendiri. Dia perkataan apa? Ba itu sendiri. Ba itu memang maksudnya dengan. Yang maksudnya dia dengan. Tetapi dia membawa dua makna. Yang besar, detail lah. Besar. Detail kan? Perkataan ba itu membawa apa? Dua makna. Yang pertama, membawa maksud daripada dia memperoleh keberkatan. Dia faham? Yang kedua untuk memperoleh pertolongan. Dapat. Ataupun dalam bahasa Arab kita kalau dia tulis ba yang pertama musahabah. Boleh tulis itu. Ba lil musahabah ala sabil tabarruk. Boleh tulis tak? Boleh. Sekali lagi ba, kataan ba tu buat tulis buat guna bracket ba, buat tulis ada satu dan dua. Kan? Yang pertama ba lil musahabah. Lam mim sad alif ha ba ta. Boleh bulat tak bulat sahabat tak buat mampu. Ba lil musahabah ala sabili at-tabarruk. Ala tahu dia ja'ala sabili at-tabarruk. Sabili at-tabarruk. Tulis dulu penting. Yang kedua apa dia? Al-isti'anah. Alif lam alif sin ta ain alif nun ta. Isti'anah. Apa maksud isti'anah? Minta tolong. Minta apa? Minta tolong. Boleh nampak? Jadi apa signifikan apabila kita buat satu perkara, kita menyebut bismillah, yang pertama kita nak mendapat apa? Nak mendapat keberkatan. Apa maksud keberkatan? Adalah apa? Keberkatan itu adalah pertambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud pertambahan? Bahawa apabila satu amal yang adik-adik buat, padanya jikalau adanya pada amalan tersebut keberkatan, apa yang berlaku? Dia akan membawa kepada amalan-amalan kebaikan yang berterusan. Boleh nampak? Maksudnya kalau contoh adik-adik nanti pergi ke kuliah dengan sentiasa menyebut bismillah, ada pada satu amalan tersebut apa dia? Keberkatan. Maka apa? Barangkali akan ada pertambahan daripada ilmu-ilmu yang diajar oleh guru. Boleh nampak? Amalan yang dilakukan mesti ada benda-benda pertambahan, sama ada ilmu pertambahan daripada sudut apa? Kita mudah untuk nak beramal. Maksud beramal dalam ilmu di sisi adik-adik bukan maksudnya pergi semayang, untuk semayang sunat. Tak. Dia ada nak supaya adik-adik difaham berkenaan dengan amal dengan ilmu pada jalan itu. Kalau kita kata saya kena beramal dengan ilmu, antaranya adalah apa? Apabila saya tahu benda yang sunat, saya amal. Tidak. Apabila saya tahu benda wajib, saya buat. Tapi kalau amal di sisi ilmu yang adik-adik tahu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan ilmu. Contoh apa dia? Biologi, biotech, apa dia lagi? Fizik dan sebagainya. Itu nak amal macam mana? Nak amal macam mana? Makanya dia betul. Amal ilmu adik-adik adalah apa? Al-bahsu, itu kajian. Amal adik-adik apa dia? Buat inovasi. Amal adik-adik apa? Tambah lagi ilmu bagi apa? Bagi masyarakat. Dan juga tambah lagi ilmu bagi apa? Bagi kita punya tamadun. Itu amalan kita. Boleh faham? Jangan duduk kata apa duduk ngaji banyak-banyak tak beramal. Tahu maksud tak beramal tu dia. Tu maksudnya orang tak mati lah semua. Boleh faham tak? Apa duduk ngaji banyak-banyak? Pergi kuliah sana, pergi kuliah sini, buat kajian sana, lab sana, semua. Tak beramal, jauh nyantum daripada Allah SWT. Jadi saya yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, saya nak mau dia lah.
Saya wali Allah. Okey, bukan maksudnya tu. Hari ni kena faham. Jangan rasa apa? Jangan rasa antum mengaji sains, antum mengaji benda-benda berkaitan dengan perusahaan ni, antum jauh daripada Allah. Ada. Bukan makna yang macam tu. Tapi apabila antum mengaji, medan amalan antum adalah apa? Adalah apa disebut? Menambahkan lagi skop kajian, menambahkan lagi ilmu dalam apa? Dalam perpustakaan apa? Ulama-ulama yang dah kaji berkaitan bidang tu. Bagi manfaat dalam apa? Dalam masyarakat. Tu dipanggil ibadah. Yang apa? Ibadah. Jangan ingat apa? Ibadah tu berkenaan dengan ni, buat sembahyang masjid tidak. Bila itu yang saya maksudkan yang pertama. Baik. Kemudian kita apa? Apabila kita sebut bismillah dalam satu-satu amalan adalah apa? Adalah kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita, signifikannya saya nak sebut, adakah kita apabila melakukan satu-satu amalan kita boleh yakin bahawa kita memang confirm melakukan amalan tersebut dengan sempurna? Tak kan? Jadi kita berharap kepada siapa? Kepada Allah SWT untuk membantu kita, moga-moga kita boleh menyempurnakan apa-apa amalan dan juga kita punya apa? Kita punya rencana di trend. Boleh apa tak? Itu kepentingan kita menyebutkan bismillah. Habis. Boleh faham kenaan bismillah? Pertama kita sebut kenaan apa? Dalil. Betul tak? Dalil kenapa di awal kitab ini disebut bismillah. Boleh. Kemudian kita bagi dalil yang pertama daripada Al-Quran, yang kedua daripada hadis Nabi SAW. Kemudian kita bagi syarah sikit kan. Boleh. Yang kedua berkenaan dengan makna. Kan? Pada sudut makna. Pada sudut makna tu apa dia? Kita mengatakan bahawa pada bismillah itu perkataannya, sebelum kita sebut bismillah itu adalah di awalnya apa dia? Perbuatan. Betul tak? Ada perbuatan. Kemudian daripada perbuatan tersebut, kenapa signifikan kita sebut bismillah? Kenapa? Ada dua. Betul tak? Pertama untuk dapat perkataan, yang kedua untuk mendapat pertolongan. Boleh? Boleh apa? Kau dulu. Tidak tak begini tak lah. Kita secara bismillah saja. Baru bagi di Azhar 6 bulan. Bismillah saja. 6 bulan. Bismillah disuruh fiqh, bismillah disuruh tauhid, bismillah itu dia 6 bulan. Dia tak kan? Habis kan? Tekan dah 5 bulan bismillah. Okay, boleh faham tak? Okay, baik. Seterusnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maksud Alhamdu? Segala puji bagi Allah, Rabbi, Tuhan, Al-Alamin, sekalian alam. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dengan pujian. Hamdan juga dengan pujian. Yuwafi, bukan hamdan ni. Kita ni buat daripada cerita pula. Dah ni ada kaitan. Adakah Tuan Muslim menyebut nama dia? Tak ada. Ada kaitan. Hamdan maksudnya dengan pujian, yuwafi ni'amahu, yang menyamai dengan apa, ataupun yang yuwafi maksudnya yang membalasi, yang membalasi nikmat-nikmatnya, wa yukafi'u mazidah, dan juga menyamai pertambahan nikmat selepas itu. Okay. Baik. Tuan Musannif rahimahullah menyebut Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah. Kita kata perkataan Alhamdulillah disebutkan kenapa? Ada juga hadis, tapi hadis ni sama dengan hadis yang kita sebutkan tadi, iaitu hadis apa dia? Hadis Bismillah tadi. Bukan hadis mawdu', tak, hadis Bismillah. Hadis apa dia? Kullu amrin zibalin la yubda'u bihamdillahi fahuwa aqta'a ijab. Sama. Dia punya apa? Dia punya lafaz hadis. Apa maksudnya? Setiap perkara yang tidak dimulai dengan menyebut Alhamdulillah terlebih dahulu, perkara dia ibaratkan seperti benda yang kudung, benda yang apa? Sebab terpotong ekor, lagi benda lagi yang kena kecil, macam mana saya tadi kan? Dia exam tu dia apa? Tak tahu lah, problem medik tak tahu lah. Okay, boleh nampak? Tapi hadis yang berkaitan dengan Alhamdu adalah hadis bertaraf hasan. Dia bukan hadis bertaraf mawdu'. Okay, lagi hadis yang apa berkaitan dengan Hamdu adalah hasan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab. Ataupun diriwayatkan oleh Abi Daud rahimahullahu taala. Tahu Abi Daud? Sunan Abi Daud, tahu Sunan Abi Daud? Kitab daripada kitab 6 apa hadis yang masyhur. Pertama pada Bukhari, lagi Muslim, lagi
Tirmizi, Abi Daud lagi, Nasa'i lagi, Ibnu Majah. Kan cuma khilaf antara Ibnu Majah kita ada Muwaffaq ataupun tak. Ataupun Darimi. Okey, tak apalah. Boleh faham? Okey. Apa maksud hamdu? Apa maksud hamdu? Pujian. Kita boleh sebut pujian. Maksud alhamdu adalah apa? Adalah kita memuji suatu perkara yang apa? Yang cantik. Kita sekali lagi, kita memuji suatu perkara yang apa? Yang cantik atas pilihan dirinya. Perkataan cantik itu atas pilihan diri dia. Boleh faham? Cantik atas pilihan dirinya. Untuk apa? Untuk mengagungkan dia. Untuk apa? Untuk mengagungkan dia. Sekali lagi, apa sekali lagi? Pujian. Kepada apa dia? Satu yang cantik. Terus menarik, tak menarik, menarik. Kan? Yang cantik. Lagi? Apa? Atas pilihan dirinya lagi. Untuk apa? Untuk mengagungkan dia. Itu dia punya apa? Dia punya definisi. Okey. Apa maksud dia? Bahawa kita memuji sesuatu yang apa? Yang cantik dengan pilihan dia itu sendiri. Apa maksud dengan pilihan dia itu sendiri? Adalah apa? Adalah kecantikan yang dimaksudkan itu adalah kecantikan yang boleh dipilih. Apa dia contoh kecantikan yang boleh dipilih? Sifat apa? Sifat-sifat maknawi manusia, akhlak-akhlak manusia yang baik. Contoh dia pemurahnya seseorang. Dia boleh pilih tak untuk diri dan diri seorang yang pemurah? Boleh tak? Boleh. Ataupun sifat apa? Sifat jujurnya seorang. Dia boleh pilih tak untuk dia jujur ke ataupun berdusta? Boleh pilih tak? Sifat mulianya seorang. Dia boleh pilih tak? Dia boleh pilih. Tapi kalau handsome-nya, boleh pilih tak? Siapa? Handsome, muka dia tu, fizikal dia handsome. Boleh pilih tak? Lawa, kira-kira lawa bagi perempuan. Boleh pilih tak? Dia memang muka dia macam tu. Kan, muka dia ni. Boleh tak? Dia buat macam mana? Nak make up pun tak boleh, gigi gitu. Kan? Bukan nak kata lebih faham, betul tak? Benda yang berkaitan dengan tidak boleh kecantikan yang tidak dipilih ni. Tidak boleh dipilih, tidak boleh dipilih ni. Dia panggil apa? Pujian. Kalau benda yang tidak boleh dipilih, dia tak panggil alhamdulillah. Dia panggil al-madhu. Boleh faham? Tu kita nak detail sikit. Adalah kalau kita puji, contohnya meja ni, lawa lah, kan? Kita panggil ni madhu, bukan alhamdulillah. Faham tak anda? Kan? Kita puji apa dia? Cantik dah dia punya apa? Mutiara tu. Dia pilih kalau untuk dia lagi cantik tak? Dia pilih. Memang mutiara macam tu. Kan? Itu dia panggil al-madhu. Kalau kita puji, Hamdan sikoh lah. Sikoh tak sikoh? Tidak sebut tak mati kan? Jalan situ. Dah lewat ni, kau ni dah sedut ni. Kan, kalau kau pergi warang kan? Dan itu apa dia? Dia panggil alhamdulillah. Sebab puji benda yang dia kecantikan tu boleh jadi pilihan bagi dia. Boleh faham? Ala sabili ta'zim. Maksudnya untuk kita apa? Untuk kita mengangkat dia. Tujuan apa untuk kita apa? Mengangkat dia. Ada tak kita puji untuk kita hina? Ada tak? Ada. Yang handsome lah kerja bukan handsome. Handsome. Dia contoh kan. Dia memang bagus sangat kan. Itu bukan apa? Bukan untuk kita nak mengagungkan yang mengangkat, tetapi untuk kita ini. Boleh faham? Jadi adakah hamdu bermakna untuk kita tidak? Tapi untuk apa? Kita mengagungkan. Boleh faham tak? Boleh faham? Jadi kita puji ni, kita puji siapa? Puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada apa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala itu segala jenis apa? Jenis kepujian dan juga kecantikan. Pada sendiri apa? Pada Allah Taala itu ada segala jenis kesempurnaan tak? Ada. Kesempurnaan pada sudut apa? Kesudut apa? Sifat. Allah Subhanahu Wa Taala apa? Memiliki segala jenis sifat kesempurnaan. Itu yang pertama. Boleh bersama di sudut lagi? Zat sempurna. Satu, lagi? Perbuatan. Negara tiga ni kita faham. Dah azan dah. Ni azan apa tu? Awal lagi. Apa dia tadi? Nabi apa? Puji apa? Nabi apa tadi?
sifat, ambil zat tu zat, sifat dan perbuatan af'al. Okey, ada persoalan kita. Soalan. Kita kata yalah Allah mempunyai segala jenis apa? Jenis kesempurnaan pada zat. Sebab apa? Kalau zat dia tak sempurna, dia jadi Tuhan. Ada ya. Zat contoh macam manusia. Manusia zat kita macam mana? Kita sendiri tak ada, kemudian zat kita ada, betul tak? Kemudian zat kita apa? Daripada ada, kemudian tak ada. Boleh faham? Dia tu pada zat Allah Ta'ala boleh ke dia? Boleh, mana boleh ke dia? Makhluk lemah pada tu. Boleh faham? Jadi Allah Ta'ala pada zatnya memang sempurna. Kemudian pada sifat Allah Ta'ala ada beberapa sifat yang kita dah hafal selalunya. Apa? 9. 9 kan? Tapi yang wajib kita kena hafal apa? 10, 20 kan? Wujud kita makhluk tu lah. Okay. Azanuk semua azanuk. Apa? Okay, kita sambung sikit. Sambung tadi. Okay, kita sebut benda yang wajib untuk kita hafal daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ada berapa? Ada 20 tu, itu wajib lah yang kita hafal. Tapi kita kena faham bahawa kesempurnaan Allah pada sifatnya adalah apa? Adalah tidak terhingga. Tidak apa? Tidak terhingga. Yang daripada 99 itu yang kita kena apa? Kena hafal kan? Kemudian ada lagi daripada apa? Dalam Al-Quran, kalau kita kumpulkan semuanya daripada apa? Lebih kurang 250. Apa? 250. Itu lebih kurang daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada sudut perbuatan Allah Ta'ala, daripada sudut perbuatan Allah Ta'ala, kita kata pada perbuatan Allah Ta'ala itu kan, apa dia? Allah Ta'ala kadang-kadang bagi kita rezeki, kadang-kadang bagi kita bala. Okay. Pada waktu kita dapat rezeki pada Allah Ta'ala, layak tak apa Allah dapat pujian? Layak. Waktu Allah Ta'ala apa dia? Bagi kita siksaan dan juga bagi kita dia kesusahan, layak tak kita puji? Sebab bagi susah. Bagi rumah dia tak ada pula jatuh tangga pula, boleh-boleh pula. Macam mana? Rezeki perbuatan Allah. Layak tak? Kita sebut apa kalau kita kena bala? Kalau kita nak puji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Betul tak? Alhamdulillah ala kulli hal. Saya nak cerita berkenaan dengan kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara manapun sekali Allah layak dapat pujian. Pertama kerana dia Tuhan. To first dia Tuhan. Dan kerana nikmat pertama yang dia bagi kepada kita adalah nikmat kewujudan kita. Nikmat kewujudan kita. Kalau dia tak bagi apa dia? Ada mana kita tak ada? Wujud yang pertamanya adalah apa? Adalah nikmat yang pertama yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Itu wujudan kita. Boleh? Jadi malayak lah untuk dia. Jadi kalau dah dia bagi nikmat yang besar, iaitu nikmat daripada dia, nikmat wujud, dia nak buat apa sebab buat, kan? Boleh faham? Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, apa yang kita dapat, adik kita kena faham, apa yang kita dapat. Barangkali pada pandangan mata kita adalah benda itu kesusahan dan juga bala. Betul tak? Tapi adakah terlepas daripada hikmah? Tak adanya hikmah di situ. Kita nak bagi benda mudah saja, nak bagi faham bahawa ilmu kita dan juga apa hikmah kita ni jauh langsung berbanding dengan hikmah juga ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya melihat dengan apa? Dengan mata kita. Melihat dengan mata kita. Yang ini kita tak nampak lah. Lihat. Apa dia yang saya nak bagi contoh? Contoh saya dah bagi. Apa dia? Ada kisah apa? Flight yang apa hilang tu. Lepas flight kena bom. 370 kan? 317 khilaf kan? 317 MH kan? MH 17 khilaf lagi kan? MH 17 dia kena bom kan? Bayangkan ada seorang ni, dia panggil apa? Dia waktu tu dia nak pergi ke airport untuk dia nak check in. Dalam on the way dia nak pergi airport tu ada masalah waktu tu jam jalan, jam terlampau. Tak tahu lah jam macam mana, jam gila-gila. Sampailah bila nak masuk ke gate check-in tu, gate dah tutup. Lepas tu apa dia kata?
jam ni bala celaka tu mati tu ni oh dia bising lah kan. Lepas tu kita apa lah, dia bilang dulu dekat kau minum kopi ada kan kat kafe kan satu ada ucapan dulu start minum dulu kan ada lagi kan apa berkot-berkot dalam. Kemudian dia pergi tu tiba-tiba dalam masa sejam dia tengok apa? Dia tengok berita bahawa flight kat situ kena bom. Kalau dia bom ni Ukraine jatuh. Sekali tu apa dia rasa? Ya? Oh, si baik kan tak? Si baik aku jam tadi tu. Si baik aku jam tak? Dia kata si baik aku jam. Kalau tak jam? Rasanya tadi aku nak jumpa family lah, anak aku nak bersalin, anak aku nak bersalin lah semua. Dia macam tu. Tapi bila dia tengok tu, dia tahu bahawa yang pertama, alhamdulillah, okey, selamat. Kan? Tapi tiba-tiba dia kalah, dia minum. Banyak. Gelas yang ketiga kan. Dan jadi tak ada pergi mana, dia tunggu dia nak pergi flight baru. Dia tengok pula flight. Apa dia? Dia berita bahawa the all passengers kan. Semua passenger juga penumpang tu mendarat dengan selamat. Dan turun kepada apa? Kepada di Ukraine. Dan di Ukraine tu dia pun dapat semua harta pampasan. Sebab apa dia tak balik? Berapa? $1,000,000. Setiap seorang dapat apa? $1,000,000 setiap penumpang. Sebab apa? Dia pun turun dengan keadaan cemas kan? Dengan keadaan cemas dia pergi di Ukraine. Dia dapat $1,000,000 setiap orang. Lepas tu apa dia rasa balik? Dah kuning tadi dapat $1,000,000 kan? Alhamdulillah kan, dapat $1,000,000. Alhamdulillah. Tidak apa, dia minum lagi kan, dia minum, dia tengok TV, dia tengok TV pula, okey, semua passenger dah balik selamat ke mana? Ke Malaysia. Kena tu kena tahan pula ke Malaysia. Sebab apa? Dalam beg tu ada kokain pula. Dibubuh kokain dalam beg tu itu. Kena tangkap dan dia tu kan kesemuanya hukuman gantung. Lepas tu dia kata balik, alhamdulillah saya kena dapat ni. Faham tak? Dalam kita panggil dalam kehidupan kita lihat berdasarkan apa? Apa yang kita tahu dan apa yang kita lihat. Tapi kita tak tahu apa yang bakal berlaku. Kita tak tahu apa yang di sebalik satu-satu kejadian. Maka seseorang yang bergelar Muslim, seseorang yang bergelar beriman kepada Allah Ta'ala, yang bahawasanya apa saja yang berlaku, aturan ataupun segala yang yang berlaku di sekeliling dia itu adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu dia akui bahawa ada hikmah. Sebab orang tua kita sebut ada hikmah ini, ada hikmah. Bukan kala kosong. Bahawa ada di sebaliknya itu aturan yang lebih baik bagi kita. Cuma kita di sebalik mata yang kita yang lemah dan juga ilmu kita yang singkat ni adalah kita terlalu cepat menghukum. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk apa? Untuk apabila ditimpa musibah, ditimpa bala, kita buat apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas apa segala jenis hal pun sekali. Boleh faham? Itu yang diajarkan. Supaya apa? Supaya kita ni menganggap bahawa Allah Ta'ala itu maha mengetahui lebih daripada kita yang baik. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Kita baca azan lah. Kita habis apa ini? Bismillah saja. Kemudian Alhamdulillah. Sekarang ini faham tak? Alhamdulillah. Tapi kita habis kitab saja ni. Dah risau kita habis kan. Belajar kita nak apa? Kita nak test IQ, okay? Dan test IQ sebab kita nak apa? Dia fikirkan. Sebab kalau boleh adik-adik universiti fikirannya adalah apa? Adalah lebih tinggi dia punya apa? Berbanding daripada orang awam di luar. Bila mana? Itu insyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Dan kita akan apa? Kita akan baca apa yang Tuan Musonif objektifkan daripada apa? Daripada penulisan kita. InsyaAllah. Tapi penting tu, penting kita sebutkan berkenaan dengan Bismillah, kita sebutkan berkenaan dengan Alhamdulillah. Bukannya apa? Bukannya saja kita nak bergurau dah, tetapi untuk apa? Untuk masing-masing tahu kepentingan dua kalimat itu. Nah, insyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi manfaat kita pada malam ini. Dan sebelum kita tutup majlis, kita buat apa? Kita akan selawat dulu 3 kali kepada baginda Nabi SAW. Dan kemudian kita akan baca tasbih kafarah.
Allah